الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Muka surat 25. Pertanyaan yang ke-6. Apakah orang mati bisa mendengar doa? Orang mati dia boleh dengar tak doa daripada orang yang hidup? Yang pertama di sini nak menceritakan kepada kita, orang mati memang dia tidak boleh memperkenankan ataupun memakbulkan doa. Begitu juga orang yang hidup. Yang memperkenankan doa bukan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada orang hidup ke, orang yang mati ke, memang tak boleh memperkenankan doa. Itu perkara yang pertama yang kita kena faham berdasarkan kepada tajuk yang kita akan bincangkan pada malam ini. Memperkenankan doa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila bertanya tentang aku, wahai Muhammad, hamba-hambaku bertanya tentang aku, jawablah kepada mereka bahawa aku ini hampir dengan mereka, hampir dengan rahmat, kasih sayang dan juga pengetahuan Allah. Aku akan memperkenankan segala doa-doa yang didoakan. Jadi berdasarkan kepada ayat Quran yang kita bacakan tadi, memperkenankan doa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia sama ada hidup ataupun telah meninggal dunia, mereka tidak mampu memperkenankan doa. Yang kedua, perbahasan yang akan dibincangkan di bawah tajuk yang kita bentangkan tadi, iaitu sima'ul mauta. Adakah yang pertamanya orang mati memang tak boleh mendengar, tidak boleh memperkenankan doa. Yang kedua, adakah mereka boleh mendengar kata-kata percakapan orang yang hidup? Orang mati ni boleh dengar ke tak boleh dengar? Tadi tentang doa memanglah sepakat para ulama kata mereka berdasarkan kepada ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi tidak boleh memperkenankan doa. Yang memperkenankan doa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dikata jawaban, tidak, mereka tidak bisa mendengar. Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kamu tidak mendapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar. Itu ayat yang pertama di dalam suratul Naml ayat 4 ayat 80. Sebahagian daripada pendapat ulama mengatakan orang mati tidak boleh mendengar percakapan orang-orang yang hidup berdasarkan kepada ayat tadi. Yang keduanya, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang-orang di dalam kubur dapat mendengar. Di sini ada 3 pandangan jawapan yang dikemukakan oleh para ulama. Sama ada orang yang mati itu boleh mendengar ataupun tidak. Jadi, pendapat yang pertama mengatakan orang yang mati tidak boleh mendengar berdasarkan kepada ayat tadi. Tetapi kalau nak dipegang secara, ayat ini nak dipegang secara, kita kata secara zahir, secara mutlak tanpa tafsiran para ulama, maka tak kemas juga. Sebab apa? Dia bukan tasma'u.
Dia asma'a yusmi'u maknanya memperdengarkan. Nabi Muhammad SAW memanglah tidak dapat memperdengarkan orang yang mati. Maksudnya orang yang mati, Nabi Muhammad SAW dengan kemampuan dia, dengan kuasa yang ada kepada dia, memang tak dapat memperdengarkan orang yang mati. Yang dapat memperdengarkan orang yang mati ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tengok di sudut lafaz kalimah ayat Quran yang kita bacakan tadi, bukan sami'a yasma'u, dia asma'a yusmi'u. Asma'a yusmi'u makna apa dia? Memperdengarkan. Jadi yang memperdengarkan, siapa yang dapat memperdengarkan orang yang mati adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Nabi SAW. Jadi di sini sebagaimana yang saya sebutkan tadi ada 3 pandangan ulama. Ayat yang kedua juga tidak boleh dijadikan dalil secara mutlak juga. Wa ma anta bimusmi'in. Dan tidaklah kamu dapat memperdengarkan man fil kubur, orang-orang yang berada di dalam kubur. Musmi'in adalah isim fa'il daripada asma'a yusmi'u isma'an, musmi'un musma'un. Dia kata di sini, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan. Tidak sanggup menjadikan, tidak boleh memperdengarkan orang yang mati itu mendengar. Tapi Allah boleh tak? Boleh. Di sini perbahasan ulama' ni terbahagi kepada 3 pendapat. Tentang orang mati boleh dengar ataupun tidak. Laqad fassala al-ulama'u al-qawla fil mas'alati sima'il mauta. Ulama' telah menghuraikan, mentafsirkan tentang orang yang mati boleh mendengar percakapan orang yang hidup ataupun tidak. Faja'a ala thalathati ara'. Maka datanglah hasil daripada perbahasan ulama' dengan perbahasan yang panjang berdasarkan kepada dalil-dalil yang mereka jumpai daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW. Maka disimpulkan daripada ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut 3 pendapat ulama'. Pendapat yang pertama, fahadhaba ba'dul ulama'i ila itlaqis sima'i. Pendapat yang pertama, sebahagian ulama berpendapat bahawa orang yang mati secara mutlak boleh dengar. Boleh dengar percakapan orang yang hidup ketika pergi ke kubur. Mereka boleh dengar. Jadi berdasarkan kepada nanti hadis-hadis itu kita akan baca, dalil golongan yang pertama yang kata boleh dengar. Pendapat yang kedua, wa dhahaba fariqun akhar, telah berpendapat satu kumpulan ulama yang lain minal ulama'i ila anna as-sima'a yakunu fi halin duna halin. Sesungguhnya orang yang mati itu boleh mendengar pada satu keadaan dan tidak keadaan-keadaan yang lain. Maksudnya bukan semua keadaan, semua ketika, semua masa orang mati boleh mendengar. Ada keadaan tertentu dia boleh mendengar, ada keadaan dia tidak boleh mendengar. Pendapat yang ketiga, wa dhahaba fariqun salis ila nafyi as-sima'i mutlaqan illa ma warada an-nassu bi takhsisihi. Pendapat yang ketiga kata orang mati memang tak boleh dengar, kecuali ada nas yang menentukannya. Jadi bila kita baca di dalam hadis-hadis Nabi, golongan pertama berpendapat bahawa orang yang mati boleh mendengar. Hadis dalil yang pertama mereka ambil daripada hadis Nabi, ma sabata fi sahihain. Apa yang telah sabit di dalam sahihain maknanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'anil mayyiti, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda tentang mayat, innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idza ansarafu. Nabi kata, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kita boleh baca di dalam kitab dalam bab al-janaiz, kitabul janaiz, maknanya bab tentang kematian di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Sesungguhnya orang yang mati itu mendengar bunyi tapak kasut apabila orang yang atas kubur itu beredar. Maksudnya bila kita mengemumikan jenazah,
orang meninggal dunia. So kita nak balik tu, dia dengar. Jadi itu dalil pertama bagi golongan yang berpendapat orang mati boleh dengar suara orang yang di atas dunia ataupun suara orang yang masih hidup. Hadis yang kedua, hadisu khitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qatla Badrin minal musyrikin. Hadis yang kedua iaitu Nabi khitab. Nabi bercakap kata kepada orang kafir yang mati di dalam peperangan Badar. Orang kafir mati dalam peperangan Badar ni ramai. Jadi jenazah ataupun mayat mereka Nabi bercakap. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Adakah kamu mendapati apa yang telah disebut oleh Tuhan kamu itu benar? Maksudnya Nabi dah bagi nasihat masa hidup dulu. Kalau tak beriman, kafir, maka akan menerima azab di dalam kubur. Bila dah mati lebih kurang 3 hari, Nabi kata, kamu dapati tak apa yang disebut oleh Allah itu benar? Orang yang kafir, yang tidak beriman akan diazab. Nabi bercakap kepada penghuni kubur, iaitu golongan musyrikin. Ba'da antara kahum salasata ayam. Selepas ditinggalkan mereka, dikebumikan mereka 3 hari. Maknanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga tu dah merasa lah. Begitu juga orang yang beriman. Bila dikebumikan di dalam kubur, dia akan merasa nikmat. Nikmat-nikmat kubur. Sebab kubur ini dipanggil apa dia? Raudatun min riyadil jannah. Taman daripada taman syurga. Hufratun min hufarin nar. Lubang daripada lubang neraka. Maksudnya orang-orang yang beriman, sebelum mereka menikmati nikmat kebahagiaan, kesenangan di akhirat iaitu di dalam syurga, mereka telah menikmati nikmat di dalam kubur. Kan doa yang Nabi SAW ajar kita kan? Masa kita menunaikan sembahyang apa? Sembahyang jenazah kan? Jadikanlah mayat ini apa diwaja'ahu daran khairan min darihi, ahlan khairan min ahlihi, zaujan khairan min zaujihi. Jadikanlah mayat dalam kubur ini dia bahagia. Jadikan tempat tinggalnya lebih selesa daripada tempat tinggal atas dunia. Keluarganya di dalam kubur lebih menyenangkan dia daripada keluarga di atas dunia. Maka maksudnya di situ, mereka telah menikmati tempias, cebisan ataupun sebahagian daripada nikmat syurga. Sebelum masuk dalam syurga lagi, kalau penghuni syurga. Sebaliknya kalau orang kafir, orang yang tak beriman, dia telah menerima azab, siksaan sebelum dihumbankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang mayat itu dikebumikan di dalam kubur, lalu malaikat akan tanya, "Madza taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang kamu tahu tentang lelaki yang disebut sebagai Muhammad? Bagi orang yang beriman kata, kami beriman dengan dia. Kami patuhi segala ajaran dia. Lalu malaikat kata, "Nim au nam salihan." Tidurlah kamu sebagaimana tidur orang yang baik. Dia akan memperolehi nikmat sampai kiamat. Macam tidur je orang mati ni. Kita takut mati kah? Mati ni macam tidur je. Dalam keadaan begitu dia dapat nikmat-nikmat daripada Allah Ta'ala yang disebut sebagai nikmat kubur. Di atas dunia kita dapat nikmat atas dunia banyak kan? Dalam kubur pun dapat banyak, lebih banyak lagi. Lebih seronok lagi, lebih selesa lagi, lebih hebat lagi. Sebaliknya bila ditanya orang yang kafir ataupun munafik, "Madza taqul fi hadzal rajul?" Apakah yang kamu nak katakan? Kamu sebut. Apa yang kamu tahu? Kamu faham tentang lelaki yang disebut sebagai Muhammad? Dia kata kami tak tahu. Orang kata dia Nabi, kami pun kata dia Nabi. Kami tak yakin dia Nabi. Lalu malaikat kata, tidurlah sebagaimana tidur orang yang jahat, maka dia diazab sehingga kiamat. Jadi, daripada hadis-hadis yang kita bacakan tadi, nak menunjukkan bahawa di sana ada nikmat kubur dan juga siksa kubur. Dan yang kedua, di dalam hadis yang kita bacakan tadi, bahawa Rasulullah SAW bercakap kepada mayat orang musyrikin yang terbunuh di dalam peperangan Badar. Nabi kata apa? Di antara ucapan dan kata-kata Nabi,
ya Aba Jahlin, ya Aba Jahli bin Hisham, ya Umayyah bin Khalaf. Fasami'a Umar radhiyallahu anhu zalika faqala. Nabi kata, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Umayyah bin Khalaf, kepala-kepala munafik zaman Nabi ni. Setelah mereka terbunuh di dalam peperangan Badar. Kata-kata Nabi didengari oleh sahabat, di antaranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar kata apa? Fasami'a Umar radhiyallahu anhu dzalika faqala ya Rasulullah kaifa yasma'u wa anna yajibu. Bagaimana mereka boleh mendengar? Mereka dah mati. Macam mana mereka boleh jawab juga? Mereka dah mati. Sebab sifat mendengar dan juga melihat ini bagi orang yang hidup. Bagi orang yang mati, dia telah terpisah dengan urusan dunia. Mata pun dia dah hilang, penglihatan dia, pendengaran pun dah hilang, percakapan pun dah tak ada. Macam mana dia boleh bercakap? Macam mana Sayyidina Umar kata dia boleh menjawab? Bagaimana dia boleh mendengar? Sayyidina Umar musyrik. Macam mana orang mati boleh jawab dan boleh mendengar? Waqad jifu, mereka telah menjadi bangkai. Sayyidina Umar kata, mereka telah menjadi bangkai. Macam mana mereka boleh mendengar dan menjawab? Faqala walladhi nafsi biyadih ma anta bi asma' lima aqulu minhum. Tidaklah demi aku di dalam kekuasaan Allah. Tidaklah, dia kata, engkau lebih mendengar apa yang aku kata kepada mereka. Maknanya mereka lebih mendengar, mereka lebih mengetahui dan mereka lebih faham soalan aku kepada mereka. Walakinnahum la yaqdiruna an yujibu. Tetapi mereka tak boleh jawab je, kata Rasulullah. Mereka dengar ucapan Rasulullah, mereka tak boleh nak jawab je. Summa amara bihim fasahibu fa'alqaw fi qalibi badrin. Ada riwayat ini kata campakkan mereka di telaga. Dah mati tu campakkan mereka di telaga Badar. Campak je, tak usah duk tanam macam orang-orang Islam. Sebagaimana orang yang beriman, campak dalam telaga kabus. Di sini, sebelum kita sambung perbincangan kita ini, di sini menunjukkan bahawa kalau kita baca di dalam hadis Nabi juga apa yang telah dihuraikan oleh para ulama, sama ada ulama hadis dan juga ulama fiqh, kita boleh mengebumikan jenazah orang kafir. Mengebumikan, kebumikan maknanya tanam. Kalau dia mati tak ada siapa yang nak menguruskan dia, kita tanam dia. Cuma tanam dia bukan berbuat macam orang Islam, nak menghadap kiblat lah apalah kan. Tak, nak mengiring dan sebagainya, tanam je. Kambus supaya mayat dia itu tidak mencemari. Bila dah mati meninggal dunia, dia akan berbaulah bila dibiarkan di atas muka bumi. Akan mengganggu orang lain pula. Jadi di atas maksud dan tujuan itu, kita boleh mengebumikan jenazah orang kafir, tidak salah. Tidak salah. Jadi berdasarkan kepada hadis, dua hadis yang kita bacakan tadi, pendapat yang pertama kata, memang orang mati ni boleh mendengar. Ayat Quran tadi bercanggah tak? Tak bercanggah. Sebab ayat Quran itu dalam dia wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Asma'a yusmi'u isma'an. Bukan menunjukkan mereka tidak boleh mendengar. Nabi kata tadi apa dia? Nabi kata, Allah Ta'ala kata, wa ma anta bimusmi'in. Kamu tidak boleh memperdengarkan, membuat orang mati itu mendengar. Memang betul lah. Yang boleh membuat orang mati itu mendengar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga hadis-hadis yang sahih yang Nabi SAW memerintahkan kepada kita orang yang beriman, apabila pergi ziarah kubur kita baca doa kan. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ataupun Assalamualaikum ya ahlal kubur. Min jami'al mu'minin wal mu'minat wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Selamat sejahteralah wahai penghuni kubur. Daripada kalangan orang yang beriman lelaki dan perempuan. Dan kami insya-Allah akan menyusuli kamu. Daripada hadis ini juga menunjukkan bahawa mereka boleh dengar. Mereka boleh dengar. Pendapat yang pertama tadi kita sebut kan. Ulama kata tak boleh dengar. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata boleh dengar. Pendapat yang ketiga kata bukan semua keadaan boleh dengar. Dia keadaan-keadaan yang tertentu sahaja. Keadaan yang tertentu yang dimaksudkan di sini, di antaranya ketika kita pergi ziarah. Yang keduanya masa balik.
mengumikan jenazah. Bukan semua keadaan 24 jam setiap masa pagi, petang, siang, malam mereka boleh mendengar. Tak. Sebab itu tidak ada dalil. Tidak ada dalil daripada hadis Nabi yang mengatakan demikian. Jadi kalau kita tengok pendapat yang paling rajihnya, kita pegang yang tu. Ulama telah mentarjihkan pendapat, dia kata apa? Boleh dengar tetapi keadaan-keadaan yang tertentu. Pendapat yang mengatakan boleh dengar, boleh kita pegang, tetapi bukan semua keadaan. 24 jam tu dia dengar je apa orang bercakap. Tak. Keadaan-keadaan yang tertentu sahaja. Sebab bila mereka mendengar orang yang mati meninggal dunia, termasuklah kita besok, roh kita bukan ada di situ. Diangkat oleh Allah Ta'ala melalui malaikat maut kan. Tarik nyawa kita besok naik ke langit, dihimpunkan di dalam satu kumpulan roh-roh manusia. Roh manusia yang beriman, roh manusia yang kafir. Bukan duduk situ. Jadi bukan semua keadaan boleh mendengar. Keadaan-keadaan tertentu sahaja. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita bacakan tadi tentang sima'ul mauta, ulama terbahagi 3 pendapat. Pertamanya memang tak boleh dengar langsung. Dalam mati habis lah. Sebab sifat mendengar, melihat ini adalah sifat manusia yang hidup. Bila mati tak boleh dengar. Pendapat yang kedua kata boleh dengar. Orang mati ni boleh dengar. Bila masa boleh dengar. Pendapat yang ketiga kata tak. Dia boleh dengar keadaan-keadaan yang tertentu sebagaimana dalam hadis tadi. Ketika orang mengemumikan mereka atau orang pergi ziarah mereka. Lepas tu mereka tak dengar lah. Dan apa yang paling penting yang nak disampaikan di dalam tajuk ini, bahawa kita tidak boleh berdoa kepada orang yang mati. Itu yang pengarang kita ini cuba nak sampaikan kita. Selain daripada masalah khilaf pendapat ulama, jangan berdoa kepada orang yang mati. Hatta kepada Rasulullah SAW. Berdoa minta kepada orang yang mati, bukan minta kepada Allah untuk kebaikan si mati. Yang tu memang boleh. Kan? Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wali jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doa kepada Allah untuk kebaikan si mati memang dianjurkan dalam agama. Maksud di sini berdoa kepada si mati untuk meminta sesuatu munafaat ataupun kebaikan. Kalau kita baca tuan-tuan di dalam kitab Bid'ah dan Syirik yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Orang baca Qaradawi kan? Bacaan yang biasa dibaca oleh orang Arab, Qaradawi. Dalam buku ini, sebab saya bawa buku-buku seperti Yusuf Qaradawi, Wahbah Zuhaili ini kerana mereka masih bermazhab. Ada yang mengatakan Yusuf Qaradawi ini dia Hanafi, ada yang kata Syafi'i. Dan juga selepas ini kita akan bacakan pula apa yang telah dibahaskan oleh Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitab yang saya selalu baca, Al-Bid'ah Munkarah. Kita tak ambil kitab-kitab daripada Saudi ataupun ulama-ulama yang dikatakan tidak bermazhab. Sebab orang kata itu dia tak ada mazhab. Patutnya pandangan ulama mazhab macam ni. Tentang isu mengagungkan kubur ataupun orang yang mati. Orang mati ni orang yang kita kata ada fadilat, kelebihan. Yang orang anggap dia wali ke, ulama ke, tok syekh ke. Sebenarnya sama saja. Kubur yang paling mulia adalah kubur siapa? Kubur Nabi SAW. Di dalam perbahasan yang panjang ni saya nak sentuh tentang satu tajuk yang menjadi perbahasan kita pada malam ini dan juga apa yang berlaku sehari dua ni. Apa yang berlaku sehari dua ni. Tentang masalah memuja kubur individu-individu yang tertentu. Kita bukan nak sebut, kita nak ulang ataupun kita nak ungkit. Ada individu-individu yang telah buat kenyataan tersebut pun dah minta maaf. Cuma itulah bahayanya nak cerita. Kalau kita kemukakan pandangan yang tidak disokong dengan dalil. Itu yang bahaya. Kita tak nak ulas tentang yang dia tu dah insaf, dah tarik balik. Tetapi kita nak bagi peringatan kepada siapa, mana-mana individu. Diri kita sendiri dan mana-mana pihak. Bila kita nak mengemukakan sesuatu pendapat, pandangan, mesti disokong dengan dalil. Sama ada dalil itu Al-Quran atau hadis Nabi. Tak boleh lari. Islam bukan suatu agama andaian. Dia suatu agama bukti. Dalil, fakta dan juga hujah. Jadi Dr. Yusuf Qaradawi kata,
Menjadikan, pertama dia disebut sini menjadikan kubur sebagai masjid. Imam Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum meninggal, dekat-dekat nak meninggal tu, ketika dia sakit ternak kan, kesakitan yang membawa kewafatan beliau, bersabda, maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ingatlah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan Nabi dan orang yang soleh sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang yang demikian. Nabi nak mati tu dia nampak dah. Orang akan buat benda pelik atas kubur Nabi. Itu Nabi sendiri dia larang. Dia tegah. Dia memberi peringatan yang keras. Jangan jadikan kubur aku ini sebagai masjid. Kan Bani Israel ni, mereka buat masjid di atas kubur para Nabi mereka. Tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan untuk mengagungkan, mendewa-dewakan kubur. Kerana mayat di dalam kubur itu orang yang soleh. Para Nabi. Kan Nabi-Nabi yang banyak diutuskan oleh Allah Ta'ala adalah Bani Israel. Kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebahagian daripada Nabi-Nabi yang diutuskan Bani Israel ini dustakan. Apa makna dustakan? Tak percaya. Itu perangai orang Bani Israel. Sebahagian Nabi-Nabi yang lain pula mereka bunuh. Bunuh pula para Nabi itu. Dah tak terima ajaran dia. Dakwah yang disampaikan tak terima. Bunuh pula. Itu perangai orang Bani Israel zaman dulu. Jadi Nabi kata jangan buat kubur aku sebagai masjid. Dan daripada Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sakaratul maut, dekat-dekat nak mati, kan ada Nabi doa yang Nabi ajar, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah kami ketika kami berhadapan dengan gelombang sakaratul maut. Di antara saat dan masa yang sakit yang kita akan hadapi ketika nak mati. Nabi mengajar doa supaya Allah Ta'ala pemudahkan. Orang mati ni macam-macam kan. Iyalah nak keluar roh daripada badan kita, daripada jasad kita. Yang mana roh ni dah sebati dalam diri kita. Setiap ditiupkan roh sampai nak mati itulah duduk sebati dalam badan kita. Bila duduk sebati senang ke nak keluar? Yang itu dalam hadis sebut. Hadis ni juga disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Bila orang mati tu dia akan tengok roh dia. Inna ruha idza qubida ittaba'ahu basaruhu. Sesungguhnya roh apabila diangkat, dicabut, ditarik, mata akan tengok. Bila ada salah seorang daripada sahabat Nabi SAW meninggal dunia, mata pun terbuka. Macam biasalah kita tengok orang mati terbuka mata kan. Karena mulut pun ternganga. Sebab itu disunatkan kita ikat dia punya kepala dia supaya tertutup mulut dia. Mata je ditutup kan. Jadi sahabat mula-mula kata, ni adalah sebab apa benda-benda yang dia kumpulan dulu. Dia bercita-cita nak buat sesuatu benda tu tak tercapai. Lalu dia mati dalam keadaan cita-cita dia, hasrat dia tidak tercapai sebab terbeliak bunyi mata. Orang Melayu kita pun ada fahaman tu kan. Ada benda-benda yang dia berkenan, dia kumpulan lah tu. Tak boleh makan sesuatu ke, tak dapat lihat orang yang dia sayangi atas dunia. Sebab tu dia mati tak boleh nak tutup mata dia dengan rapat. Itu kepercayaan orang Arab ada pada masa tu, zaman kita pun ada. Tetapi Nabi kata bukan itu alasan. Bukan itu sebab. Dia terbuka tu kerana tengok roh. Roh dia pergi. Sebab roh ni, dia terpisah daripada badan tu setelah dia duduk lama dalam badan kita. Jadi antara nyawa kita dan anggota badan kita, mana yang paling kita sayang? Mesti nyawa kita ataupun roh. Sebab itu orang yang mengalami kesakitan yang tertentu, contohnya kecil manis ke, doktor nak kerat kaki dia. Kita pakcik ni kalau tak potong kaki ni, penyakit ni merebak ni, kecil manis ni, dia boleh mati ni. Orang aksiden ke darah beku kan. Tak potong ni boleh mati ni. Kita sayang kaki lebih ke ada penyawa kita? Sudah tentu nyawa. Kaki potong tak apa. Jadi nak ceritanya semua manusia memang begitu keadaannya. Jadi lebih sayang nyawa
daripada anggota badan yang lain. Saat Rasulullah SAW dalam sakaratul maut, terus-menerus baginda menutup selimut di mukanya. Jika dia rimas, dia buka. Lalu bersabda dalam kondisi seperti itu. Dia tutup muka, lepas tu kadang dia buka balik. Sakit kan? Aisyah bersebut dalam hadis yang lain, aku tak heran lah orang nak cerita orang mati keadaan dia begini. Kerana aku tengok sendiri Rasulullah mati macam mana. Maknanya sakit nak mati ni. Itu Rasulullah merupakan kekasih Allah, manusia yang paling baik. Jadi dia kata dibuka lalu bersabda dalam kondisi seperti itu, semoga laknat Allah tetap kepada orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Hadut puja kubur. Banyak hadis-hadis sebenarnya Nabi larang puja kubur ni. Jadi saya duk tengok komen-komen ni orang bila sebut masalah kubur Gunung Jerai tu kan. Orang kata ada hadis kan pergi ziarah kubur tu memang sunat. Ni ada pihak yang tak faham, tak jumpa hadis ni. Pergi ziarah kubur memang hukum dia sunat, tetapi bukan ada upacara ketika menziarahi kubur. Yang Nabi ajar pergi ziarah kubur kita bagi salam. Lepas tu kalau kita nak berdoa kepada Allah Ta'ala, bukan doa minta kepada orang yang mati, yang tu diharuskan. Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazaruha fa innaha tuzakkirukumul akhirata. Sebelum ni aku larang kamu ziarah kubur, baru-baru masuk Islam. Takut bila dah baru masuk Islam ni takut terbawa-bawa dengan fi'il perangai jahiliah, meratap, menjerit dan sebagainya. Nabi larang ketika tu. Dah lama dah masuk Islam, Nabi tu pergi ziarah kubur. Ada pihak dia cuba kalih isu. Pergi ziarah kubur semua orang faham. Hukum dia sunat. Dan ada hadis yang sahih. Yang menjadi masalah, menjadi perbincangan, yang menjadi perbahasan, yang menjadi kritikan bagi orang yang mengaji adalah buat upacara di atas kubur. Upacara-upacara yang tertentu. Lepas tu orang sebut masalah mandi. Apa salah mandi? Dia nak kalih isu. Mandi ni di mana pun boleh. Tetapi ada upacaranya, ada kafiat-kafiat yang tertentu. Itu yang dia masalah. Mesti nak kena baca ayat tertentu, siram kepada maknanya pihak-pihak yang tertentu, anggota yang tertentu. Dia ada cara dia. Bukan boleh pakai simbol air jauh atas kepala ikut dia. Dan ada kepercayaan bahawa air itu memberi munafaat. Air yang paling memberi munafaat kalau ikut air Zam-Zam lah. Tak disuruh buat begitu. Jadi pihak yang nak buat ni dicuba kalih isu. Jadi orang yang tak reti, tak tahu apa masalahnya, ziarah kubur memang ada hadis. Mandi salah ke? Siapa kata mana dalil mandi salah? Tak ada dalil. Kita bukan isu itu, isu kepercayaan. Isu kepercayaan. Lalu disebut lagi di antara perkara yang menjadi perbahasan di dalam buku ini, solat menghadapi kuburan. Rasulullah SAW bersabda daripada Abi Mirsid Al-Ghunawi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu duduk di atas kuburan, jangan kamu solat menghadap kubur. Ini semua bentuk-bentuk apa dia solat menghadap kubur ni mengagungkan kubur. Dan duduk di atas kubur bukan di atas tanah perkuburan. Kubur yang dimaksudkan di sini adalah apa dia? Yang mayatnya ada di dalam. Atas tu tak boleh. Atas tu. Yang seterusnya dia kata menjadikan kuburan sebagai perayaan. Abu Daud meriwayatkan secara marfu' daripada Abu Hurairah. Secara marfu' ini maknanya hadis itu diangkat sampai kepada Nabi SAW. Hadis itu diangkat sampai kepada Nabi. Bukan maknanya hadis mauquf terhenti pada sahabat. Ataupun hadis mursal terhenti kepada tabi'in. Ini sampai kepada Nabi. Pun begitu, nak tahu sahih tak sahih, perlukan kepada 5 syarat itu. Yang kita belajar dalam usul hadis tu kan. Apa dia, sanad yang bersambung, perawi yang adil, ad-dhib, maknanya ingatan yang kuat dan sebagainya tu. Jadi hadis ini diangkat kepada Nabi SAW secara marfu'. Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau jadikan rumah engkau sebagai kuburan, dan janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai id perayaan, dan ucapkan selawat untukku, sebab selawat engkau itu akan sampai kepadaku daripada tempat engkau berada. Kubur Nabi pun tak boleh buat perayaan, duduk berhimpun di kubur Nabi, buat majlis-majlis yang tertentu. Kubur Nabi.
Yang paling sayang kepada Nabi ni di atas dunia ni sahabat. Kita memang kita sayang, tapi antara kecintaan, kasih sayang kita kepada Nabi dan juga sahabat, sahabat lebih hebat. Demo ni sentiasa bersama dengan Nabi ketika senang dan susah. Ada di sebahagian mereka tidur bersama Nabi dengan Nabi di dalam musafir, di dalam peperangan. Sayang sangat kepada Nabi ni. Kita dah baca pada pelajaran kita yang lalu tentang ada sahabat ni sedih, demam bila berpisah dengan Rasulullah di dalam peristiwa hijrah kan. Rasulullah pergi hijrah dulu daripada Mekah ke Madinah. Sebahagian daripada sahabat ini tak sempat nak turuti Rasulullah. Terpisah dengan Rasulullah ni dengan sebab halangan-halangan yang tertentu. Berpisah beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, sakit demam. Demam kerana rindu kepada Rasulullah. Nak tunjukkan apa? Demo lebih sayang kepada Rasulullah daripada kita. Bila Rasulullah wafat, adakah demo buat upacara-upacara yang tertentu di atas kubur Nabi? Siapakah contoh yang paling baik? Selain daripada sahabat, kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah sebaik-baik umat. Siapa dia? Sahabat. Walaupun ada pendapat kata semua orang Islam sebaik-baik umat, tetapi pendapat yang kuatnya adalah sahabat. Sebab apa? Mereka mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Yang umat akhir zaman ni bukan ikut semua. Macam mana kita nak kata kita sebaik-baik umat, bukan ikut semua. Hak para sahabat ni diikut semua. Jadi kita tengok dalam hadis ini pun dilarang oleh Nabi SAW buat upacara yang tertentu di atas kubur beliau. Abu Ya'la meriwayatkan daripada Ali bin Husain bahawasanya dia melihat seorang lelaki menentangi sebuah celah di dekat kuburan Nabi SAW. Ia memasuki dan berdoa. Maka Ali bin Husain melarangnya. Selari ia berkata, tidakkah aku ceritakan kepadamu apa yang diceritakan oleh bapakku daripada datukku? Bapak dia Sayyidina Ali, datuknya Rasulullah lah. Daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda, maksudnya, janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai Eid perayaan dan rumah kamu sebagai kuburan. Sebab ucapan salam kamu sampai kepadaku. Kalau kita rindu sangat, bagi salam kepada Nabi bila pergi ke kubur Nabi. Kalau tak pergi kubur macam kita duduk di Malaysia ni, selawat banyak-banyak kepada Nabi. Selawat banyak-banyak kepada Nabi. Maksudnya menjadikan kuburan sebagai Eid adalah menjadikan sebagai tempat berkumpul, duduk-duduk di sekelilingnya dan semacamnya. Tengok tuan-tuan. Kubur Nabi tu manusia yang paling mulia. Sebab itu walaupun ada pandangan, orang kata orang sebutlah orang. Pandangan ni orang. Bila sebut pandangan ni pandangan orang. Kata ada berkat, ada boleh ambil manfaat daripada kubur orang-orang yang soleh, wali-wali Allah Ta'ala. Sebab itu ulama salaf larang daripada awal, tak boleh. Bila dibuka ruang, dibolehkan, dia akan jadi longgar, akhirnya mengiktiraf. Kubur itu boleh memberi manfaat dan juga menolak mudarat. Sehingga orang nak bersalin ke, ada apa penyakit, minta di situ. Orang kata ini fitnah. Itu benar tersebar luas. Kepercayaan segelintir daripada orang, daripada kalangan masyarakat. Apatah lagi, yang buat itu maknanya orang-orang yang dihormati, disanjungi, ketua-ketua masyarakat, pemimpin-pemimpin agama, ustaz-ustaz, tok-tok guru, lagi orang percaya. Lagilah orang percaya, sebab tu bahaya. Mengaji mesti kena ada dalil. Saya duk nampak sehari dua ni Allah Ta'ala tunjuk satu demi satu. Itu kuasa Allah. Satu demi satu Allah Ta'ala tunjuk. Orang-orang yang anti sangat golongan sunnah, golongan hadis, orang yang bawa Quran kepada Quran dan sunnah, ajak orang kepada manhaj salaf. Jadi orang yang terlalu hentam golongan-golongan sunnah ni Allah Ta'ala bongkar satu-satu. Kita nak bagi nasihat kepada diri kita sendiri. Jangan fitnah orang, jangan tuduh orang, jangan buka cerita. Orang tak kata, jangan kita kata-kata. Kalau orang beramal berbeza dengan kita, kalau dia ada dalil, jangan kita menyesatkan. Kerana Allah Ta'ala bongkar satu-satu. Mungkin orang-orang yang dihina, dikutuk itu berdoa kepada Allah. Dan Nabi SAW bersabda, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu doa orang yang dizalimi. Pihak-pihak golongan salafi sunnah ni dituduh sebagai wahabi, sesat, terpesong, tak pegang mazhab.
kurang ajar dengan ulama, semua tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Berbeza tak ada masalah, tapi jangan menuduh orang. Apatah lagi amalan orang tu kalau ada dalil daripada Quran dan hadis. Jangan kita fitnah. Sekarang ni kita nampak satu demi satu. Besok tak tahulah saya dua orang timbul apa pula. Timbul isu sesuatu pendapat, pandangan tu tak betul, orang akan petikai, ya pakai minta maaf balik lah. Benda tu tak ada dalil. Benda tu tak ada dalil. Dan saya nak sebut pada malam ini bahawa pendapat itu tidak disokong oleh golongan-golongan pondok ataupun majoriti golongan Asy'ariyah. Ini pendapat peribadi individu yang tertentu. Masalah puja kubur dan sebagainya, ini yang isu-isu yang berlaku ni bukan mewakili pendirian Asy'ariyah ataupun pendapat orang pondok. Sebab semalam saya ada pergi ke pondok sahabat saya, berkumpullah ramai orang pondok. Demo membincang isu ini, isu Gunung Jerai ni. Mereka tak setuju. Bukan kata semua orang pondok setuju. Sebab orang yang berilmu, dia duduk dalam mana-mana aliran pun dia kata salah. Dia kata salah. Mana boleh logik Nabi Adam tu orang atas Gunung Jerai. Apa dia kayu Zaid bin Ziyad apa tu, yang ambil daripada Yan Kedah. Semua benda-benda tak betul di sudut fakta sejarahnya. Dan ada orang nasihat kat saya, Ustaz jangan cakaplah isu ni. Ada individu tu dah ada insaf, dan minta maaf. Saya bukan nak ungkit isu tu. Saya nak bagi peringatan lain kali, jangan kita sendiri senang-senang mengemukakan pandangan, pendapat yang tidak berasas tanpa ada bukti. Bukan saya nak ungkit balik. Ada orang kata, Ustaz jangan sebutlah benda ni. Jangan perli-perli. Saya kata memang saya tak akan perli. Saya tak sebut. Tapi apa yang saya nak kaitkan ini, maknanya lain kali pihak-pihak mana-mana individu, mana-mana pihak, jangan cepat menuduh orang. Dan akhirnya saya ada jumpa baru ni seorang doktor. Dia ni usuluddin dan falsafah. Asy'ariyah kuat ah. Cukup kuat Asy'ariyah. Banyak berbeza dengan saya. Dia kata muju ada golongan yang disebut sebagai Wahabi di Malaysia ni. 2-3 hari baru ni saya muzakarah dengan dia. Muju ada orang yang disebut sebagai Wahabi. Tak betul tegur. Tak betul dia bagi pendapat, bagi pandangan, bagi kritikan. Kalau tidak berat dia kata. Golongan-golongan individu dan golongan yang tertentu ni nak bawa kepada lari daripada agama Islam, lari daripada Quran dan hadis. Sedangkan dia kuat Asy'ariyah. Kuat pondok. Mengaji di Azhar. Bukan mengaji di Saudi. Dia kata mujulah ada orang yang orang Salafi ni tidak haru-hara Malaysia ni. Tidak, dia cukup kuat kritik. Tengok Allah Ta'ala tunjuk. Yang pentingnya bagi kita ni, kita kemukakan fakta dan dalil. Kalau kita kata benda ni ada dalil, kita kemukakan dalil daripada Quran hadis. Kalau benda ni salah, salahnya kerana bercanggah dengan Quran dan hadis. Tak payahlah kita bila tak puas hati dengan orang buat demonstrasi ke, maki orang ke, halau orang, kacau majlis orang ke, tak payah. Kita cerita dalil dan fakta je. Masyarakat sekarang ni dia menilai. Kalau dulu betul-betul lah dia tengok TV, radio, surat khabar ya. Sekarang ni semua orang ada handphone, dia tengok Facebook, YouTube, dia tengok. Hak orang duk kata sesat-sesat tu, betul ke dia ni sesat? Budak-budak muda lebih-lebih lagi dia akan baca balik. Sebab itu isu yang berlaku di Kelantan baru ni bukan pendirian orang pondok. Bukan kependirian rakyat Kelantan. Bukan. Itu kumpulan yang ekstrim, yang fanatik kepada Tok Guru ataupun pandangan-pandangan yang tertentu. Pergi pula dalam keadaan apa, isap rokok, pakai seluar pendek, takbir. Takbir apa? Itu ke akhlak Islam ajar macam tu? Kalau kata mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ajar lagu tu ke? Kalau kata pegang pendapat Abu Hasan Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari ajar macam tu ke? Tak, ini maknanya pendirian individu. Dan juga pihak-pihak tertentu yang cuba nak buat huru-hara. Menunjukkan sekarang ni alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Makin lama apabila makin merapu pihak-pihak tertentu ini, orang akan nampaklah kebenaran golongan sunnah. Tak payah kita nak menjerit. Kita nak menjerit kuat-kuat untuk menyampaikan sunnah, kita bagi je fakta dan dalil. Hak duk kata ekstrim ni siapa? Yang ekstrim, ganas, bunuh orang, kalau pokok ni merintah besok. Salafi jihadi. Hak buat ekstrim ni siapa dia? Golongan hak tuduh tu. Bukan golongan yang dituduh ataupun didakwa sebagai ekstrim. Sebab bila kita nak bawa orang kepada Quran dan Sunnah, kita ada akhlak yang diajar oleh Nabi. Akhlak yang paling mulia adalah Nabi SAW. Nabi kata, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Allah Taala kata bahawa Nabi ni contoh yang paling baik. Ayat ini berada di dalam surah Al-Ahzab. Nabi paling baik. Nabi ni kalau orang maki ke dia,
Kalau orang dia duduk dalam majlis kafir, dia nak menyampaikan dakwah, orang maki kat dia, dia dengar sampai habis. Orang kafir pula buat ucapan, dia tak pergi serang. Oh, jom pakat Saidina Umar Abu Bakar, Saidina Umar kan samsing. Pergi kacau majlis orang kafir ya? Tak ada. Jadi kalau kita betul-betul nak bawa, nak ajak diri kita sendiri, keluarga kita dan juga masyarakat kepada Quran dan Sunnah, tak boleh elak, tak boleh lari. Mestilah mencontohi akhlak dan budi pekerti yang ditonjolkan oleh Nabi SAW. Disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la ni, dia kata Nabi larang supaya menjadikan kubur itu sebagai tempat berdoa, tempat untuk kita doakan untuk mengambil manfaat ataupun mengambil faedah. Janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai aid perayaan di rumah kamu, dan rumah kamu sebagai kuburan. Rumah Nabi pun jangan, rumah kamu pun jangan jadikan sebagai kuburan. Sebab ucapan salam kamu sampai kepadaku daripada tempat kamu berada. Maksud menjadi kuburan sebagai aid adalah menjadikan sebagai tempat berkumpul, duduk di sekeliling dan semacamnya. Kuburan Rasulullah SAW adalah kuburan yang paling utama di atas muka bumi. Jika baginda melarang kuburannya sebagai aid, maka kuburan lainnya lebih dilarang. Kalau kubur Rasulullah, yang mana Rasulullah ni semulia-mulia manusia, orang yang paling kuat hubungan dengan Allah Ta'ala, ahli syurga, kekasih Allah, kubur Rasulullah pun dilarang, begitulah juga kubur-kubur yang lain selain daripada kubur Rasulullah. Maka kuburan lainnya lebih dilarang lagi. Siapa pun dia, tak kira lah. Dan kita tidak menafikan bila kita kata jangan buat upacara yang tertentu, kita mengagungkan kubur, tidak menafikan tentang kelebihan yang ada kepada mayat itu. Mungkin atas dunia tu orang yang soleh, yang tu kita hormatilah dia, tidak menafikan kebaikan dia. Apa yang kita tentang, kita kritik upacara orang yang hidup di atas perkuburan tersebut. Kalau dia seorang wali, tak apalah, dia mulialah di sisi Allah, kita pun hormati dia. Bukan maknanya menafikan kebaikan yang ada kepada dia. Kuburan Rasulullah SAW adalah kuburan yang paling utama di atas muka bumi. Jika baginda melarang kuburannya sebagai aid, maka kuburan lain lebih dilarang lagi. Siapa pun dia, mana kubur siapa-siapa pun, takkanlah wali, orang yang soleh lebih mulia daripada Nabi SAW. Mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW sudah mencukupi. Sudah mencukupi, dia kata. Sebab selawat dan salam itu adalah akan sampai kepada baginda daripada mana pun datang. Tak semestinya nak selawat kepada Nabi, tak semestinya pergi kubur lah. Tak semestinya pergi kubur Nabi. Contohnya kubur Nabi duduk di mana? Madinah kan? Kita duduk di mana? Malaysia. Maka kita selawat di sini pun sampai. Okey, yang kedua tuan-tuan. Saya nak baca kitab yang saya sebutkan tadi, Al-Bid'ahul Munkarah. Bagaimana pendapat Imam Nawawi? Imam Nawawi sebagaimana yang diketahui umum, dia adalah seorang ulama mazhab Syafi'i. Ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Banyaklah kitab-kitab yang dia tulis, Riyadhus Shalihin, Hadi 40, Majmu', berlambak-lambak tulisan dia. Dia iktiraf sama ada orang yang berpegang kepada mazhab Syafi'i ataupun mereka yang berpegang di luar daripada mazhab Syafi'i. Mengiktiraf ketokohan, kebolehan, kemampuan, keilmuan Imam An-Nawawi. Lalu Dr. Wahbah Zuhaili menakalkan pendapat pandangan yang dikemukakan oleh Imam Nawawi. Qala An-Nawawi rahimahullah, la yajuzu an yutafa bi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukrahu. Tak boleh duk tawaf kubur Nabi. Kubur orang lain lagi tak boleh. Sebagaimana Dr. Wahbah Dr. Yusuf Qarawi sebut, kubur Nabi pun tak boleh. Masahu bil yad wa taqbiluhu. Kubur tu tengok. Tuan-tuan tengok tak video Gunung Jerai tu? Pegang batu nisan. Cium batu nisan. Huruf batu nisan. Tak boleh. Dia kata di sini, maknanya dilarang. Sebab apa? Batu nisan itu bukan mendatangkan sesuatu manfaat. Balil adabu an yub'ada minhu. Beradabnya jauhlah daripada batu nisan, daripada kita duk sentuh dia, daripada kita kucup dia. Kama yub'adu minhu. Law hadara fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ada pun, batu nisan itu kalau pergi ke kubur pun tak boleh buat macam tu. Nabi mati pun macam tu. Wa hadha huwa as-shawab, itulah yang benar. Wa huwa alladhi qalahu al-ulama, dan itulah apa yang disebut oleh para ulama. Wa atbaqu alaihi, dan mereka laksanakan
Para ulama itulah amalan mereka pergi ziarah kubur sekadar doa kepada Allah, bagi salam itu je. Tak buat apa-apa upacara di atas kubur. Mana-mana kubur. Wa yanbaghi an yuqtarra bi katsirin minal awam min mukhalafatihim. Dia kata di sini wa yanbaghi an yuqtarra. Sepatutnya jangan dipengaruhi bi katsirin minal awam. Dr. Wahbah Zuhaili kata apa? Jangan terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan orang awam. Fi mukhalafatihim. Pada perselisihan mereka zalik, pada yang demikian itu. Yang dia buat upacara-upacara di atas kubur tu. Sebenarnya bukan orang awam je. Kalau kita tengok kan. Dia kata jangan buat terpengaruh dengan perbuatan orang awam. Fa innal iqtida'a wal 'amala innama yakunu bi aqwalil ulama'i. Sesungguhnya apa yang kita nak ikut dan nak beramal, apa yang disebut oleh para ulama. Jadi kalau ulama sungguh, dia takkan reka. Kalau betul-betul ulama kan, dia takkan reka. Apa yang mereka buat disandarkan dengan dalil. Wala yaltafit ila muhdatsatil awami wa juhalatihim. Janganlah dia kata berpaling daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang awam. Maknanya jangan kita duk turut perbuatan orang-orang awam yang jahil. Jadi kita tengok berdasarkan kepada huraian para ulama bahawa kubur itu tidak mendatangkan sebarang manfaat dan penghuni kubur tidak boleh mendatangkan sesuatu kebaikan bagi orang yang masih hidup. Jadi perbahasan yang kita kemukakan pada malam ini pertamanya masalah yang pertama masalah orang mati boleh mendengar ataupun tidak. Iaitu 3 pendapat yang kita kemukakan tadi. Yang keduanya masalah memuja kubur, suatu perkara yang ditegah dilarang di dalam agama berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi dan huraian para ulama. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.